Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan ucap tamah pada seminar Fikrah Siddiq Fazil di Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka Ibu Negara hari ini. Program berkenaan bertujuan mengupas pemikiran tokoh pendidik dan dakwah berkenaan yang banyak menyumbangkan idea dalam pembinaan negara bangsa semasa hayatnya. Untuk butiran lanjut, kita bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Silakan Fahmi. Terima kasih rakan setugas di Sri Bentas. Ya, almarhum Datuk Dr. Siddiq Fazil merupakan antara tokoh ilmuwan, dakwah, pendidikan yang begitu disegani sepanjang hayatnya. Beliau meninggalkan pelbagai sumbangan, terutamanya tajdid dalam bidang dakwah, terutamanya bagi umat Islam di Malaysia. Dan untuk sejarahnya, beliau pernah memimpin Angkatan Belia Islam ABIM menggantikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden ABIM ketiga pada tahun 1980-an dahulu. Dan untuk program hari ini, yang program 2 hari yang dijadualkan ini yang menghimpunkan beberapa panelis yang bakal mencerna ataupun mengupas idea dan sumbangan beliau dalam pelbagai bidang, antaranya akademik, dakwah dan pendidikan di Malaysia. Dan untuk bercerita lebih lanjut mengenai sumbangan tokoh ini, kita bersama dengan Naib Chancellor UNISEL, Profesor Datuk Dr. Rizwan Osman, yang juga merupakan rakan seperjuangan almarhum Datuk Dr. Siddiq Fazil sendiri. Okey, terima kasih Datuk kerana bersama dengan Bulletin Pagi pada pagi ini. Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit apa sumbangan Profesor Datuk Dr. Siddiq Fazil sepanjang hayatnya dalam pelbagai bidang yang kita boleh katakan pendidikan, dakwah dan sebagainya. Sumbangan terbesar Profesor Datuk Dr. Siddiq Fazil adalah beliau memberikan satu hala tuju dalam kebangkitan Islam di Malaysia. Bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan-rakan yang lain, beliau telah menggerakkan apa yang dikenali sebagai memberikan kefahaman Islam dalam erti kata sebenarnya. Beliau terlibat sebagai seorang pemimpin pelajar, kemudiannya menjadi pemimpin belia, kemudiannya setelah beliau meninggalkan Angkatan Belia Islam Malaysia, beliau memimpin wadah. Dan di sinilah beliau memberikan hala tuju dengan apa yang sering disebutkan sebagai menggunakan manhaj Malizi. Maksudnya menggunakan pendekatan dakwah mengikut cara-cara ataupun persekitaran Malaysia. Dan ini merupakan satu yang penting. Kerana kalau kita melihat kebangkitan Islam di Malaysia ini, ada perkara yang kita anggap signifikan. Dan Profesor Datuk Dr. Siddiq Fazil merupakan orang yang banyak memberikan hala tuju bagaimana Islam harus difahami dan diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia supaya bersesuaian dengan persekitaran Malaysia. Saya anggap ini merupakan sumbangan besar beliau, selain dari banyak sumbangan yang dia lakukan, kerana beliau secara aktif terlibat sebagai seorang pendakwah, sebagai tokoh gerakan dan seorang yang memberikan hala tuju melalui penulisan dan idea-idea yang bernas, idea-idea yang segar yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Okey Prof, kita mengetahui bahawa umum mengetahui hubungan peribadi yang sangat erat antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dan Datuk Dr. Siddiq Fazil. Apakah Datuk melihat dalam mereka bersahabat, bagaimana pemikiran mereka boleh dicerna untuk membangunkan gagasan Malaysia Madani yang sebelum ini dicetuskan oleh Perdana Menteri, Datuk? Hubungan antara Datuk Seri Anwar dan almarhum Profesor Datuk Siddiq Fazil bermula sejak tahun 70-an lagi. Bersama persekolahan, universiti dan mereka seterusnya bersama-sama dalam Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan ternyata sekali apabila Datuk Seri Anwar terlibat dengan politik, hubungan mereka sebenarnya masih tidak terputus. Dan hubungan ini menjadi lebih erat dan amat ketara selepas berlakunya peristiwa 1998. Pada waktu itu kita melihat ramai dalam kalangan rakan-rakan yang mengambil haluan tersendiri. Tetapi ternyata Profesor Datuk Siddiq Fazil berterusan menyokong ataupun bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar dalam semua keadaan sehinggalah beliau meninggal dunia. Dan ini melambangkan suatu persebatan yang cukup kental. Tetapi lebih penting kalau kita lihat, Siddiq Fazil sering memberikan idea-idea yang bernas. Dan Datuk Seri Anwar sering menyebut bahawa banyak dalam idea beliau itu merupakan idea yang dicetuskan oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fazil. Saya ambil contoh berkaitan dengan Madani yang sedang dibincangkan sekarang ini. Isu berkaitan kemampanan, keyakinan, ihsan dan sebagainya. Oleh itu idea-idea beliau seperti hidup bersama dalam budaya damai, menaruh keyakinan, pentadbiran yang tata kelola yang betul, dalam perkenalkan apa dipanggil sebagai pengurusan tauhidi. Kesemuanya itu merupakan suatu rangkuman
yang kemudiannya diserlahkan melalui pendekatan Malaysia Madani. Oleh itu kita dapat melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar pada hari ini merupakan satu kesinambungan dan suatu bentuk pengolahan yang melibatkan pemikiran kedua-duanya sekali. Terima kasih Prof. Dan untuk waktu ini hadirin masih lagi menantikan ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijadualkan akan menyampaikan ucapan perasmian dalam program ini. Untuk waktu ini sekian sahaja dulu laporan saya. Kita kembali ke Sri Pentas.